Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. U'idzu nafsi billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahi ma syaa Allah. La yasruqul khaira illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah. La yasrifus su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fi darin amin. Itu di muka surat 10. Soal macam mana percaya dengan Allah. Jawabnya, wajib atas setiap mukallaf percaya dan i'tiqad yang jazim Allah itu ialah yang disembah dengan sebenarnya. Yang wajib baginya tiap-tiap sifat kesempurnaan yang tiada terhingga dan tiada boleh habis bilang-bilangannya, dan mustahil atasnya tiap-tiap sifat kekurangan, dan mustahil boleh habis bilang-bilangannya, dan mustahil boleh habis bilang-bilangan sifat kesempurnaan baginya Ta'ala. Tetapi wajib atas setiap mukallaf akan sebagai wajib usuli mengetahui dan i'tiqad dengan tafsil satu-satunya sifat kesempurnaan yang wajib bagi Allah Ta'ala pula. Atas qaul yang mu'tamad itu 13 sifat jua yang wajib bagi Allah Ta'ala dan 13 sifat yang mustahil atasnya subhanahu wa ta'ala, dan satu sifat yang harus baginya Ta'ala. Maka kita mula bilang sifat yang 13 itu. Syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala limpah kurnia dia, wala ihsan daripada dia. Wajib kita sedar yang semua ada pada kita dan sekeliling kita ni adalah datang daripada dia, dan kita ni adalah hasil ciptaan dia, perbuatan dia. Semua makhluk adalah natijah daripada af'al, daripada perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, syukur kita dapat Islam melalui mak ayah kita. Alhamdulillah, dengan Islam itu Allah Ta'ala mudahkan kita untuk taat, jauhkan kita pada maksiat. Alhamdulillah, dan diberikan kita jalan-jalan, dan telah dimudahkan kita dengan diberikan kita semangat dan haloba untuk belajar mengenai dia, nak faham macam mana menggunakan akal yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah Ta'ala beri kepada kita, supaya boleh dengan itu mengenal dia, sedar ke dia, perasan ke dia, mencapai dia, sedar dia menyaksi kita, memandang kita, melihat kita. Dialah yang menjadikan kita, dialah yang memberikan keupayaan kepada kita. Tiada siapa yang boleh memberi apa-apa kepada kita melainkan dia. Itulah dikatakan iman. Alhamdulillah dia bagi iman kepada kita, melayakkan kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Dan jadi umat Nabi Muhammad SAW ni ialah jadi umat yang terbaik, umat yang sangat mulia di sisi Allah Ta'ala, umat mempunyai kelebihan dengan syarat kita memenuhi segala rukun-rukun dan syarat untuk dapat kelebihan jadi umat Nabi Muhammad SAW itu. Alhamdulillah, syukur diberi kita adalah sebahagian daripada kumpulan itu. Alhamdulillah, syukur diberi pada kita kesihatan, kelapangan masa,
diberi keupayaan, diberikan tamak haloba untuk berada dalam majlis yang sangat mulia, meneruskan bacaan daripada kitab Baku Iman ini, insya-Allah. Soal macam mana percaya dengan Allah. Antara sekalian apa yang kita nak sambung ni, nak mula masuk bicara bab iman. Secara umumnya kita sebut dah, bila sebut iman ni dia ialah tasdiq qalbi, membenarkan dengan hati, supaya kita memang boleh menerima sungguh-sungguh, meyakini dengan i'tiqad jazam, dan tak boleh dapat jazam melainkan dengan ada ilmu. Inilah nak mula masuk macam mana nak boleh kita faham dengan ada ilmu, kita boleh ada kesedaran, boleh dapat faham, istilah Arabnya boleh dapat idrak, sedar kita ke Allah Ta'ala yang dia adalah ilah, dia adalah Tuhan. Dan inilah bab pertama yang iman besar sekali yang kita kena ada. Dengan tu barulah dipanggil kita orang beriman. Jadi macam mana kata percaya dengan Allah Ta'ala, beriman dengan Allah Ta'ala, bahasa Arab dia tasdik dengan Allah Ta'ala ni macam mana? Kita tengok dulu pasal nisbah apa dia tulis tu. Yang ni adalah apa kita nak sebut, definisi takrif kailadu yang disebut daripada kitab dengan bahasa dia, untuk menunjukkan yang ni adalah bab ataupun perkara ketuhanan yang telah disepakati oleh ulama. Kat kita mesti ada keyakinan, kepahaman macam ni. Lepas tu dia punya huraian tu depan, insya-Allah. Baik. Beriman pada Allah Ta'ala ni yang atas kita ditaklifkan untuk kita kena belajar, kita kena reti, dengan tu kita dapat faham dan kita akan hidup dengan kefahaman ni, dengan keyakinan ni, dengan sedar kepada Allah Ta'ala, dengan sedar macam ni. Yang ni wajib. Apa dia? Cuma dia mulakan di sini dengan kata dia kena percaya dan i'tiqad yang jazam. Dengan bahasa lain, yakin. Mesti ada keyakinan, mesti ada kesedaran, mesti ada perasaan dan perasaan kan Allah ni ada. Kalau saya guna bahasa tu dululah. Perasaan kan Allah ada. Allah ni dia ilah. Tak ada siapa pun boleh jadi ilah melainkan Allah. Pasal beriman dengan Allah Ta'ala ni, dengan bahasa lain, dia nak menghuraikan maksud la ilaha illallah. Itu lah beriman dengan Allah Ta'ala. Terjemah la ilaha illallah ni, tiadalah ilah melainkan Allah. Selain daripada Allah bukan ilah. Dengan bahasa pendek, bahasa lain, Allah jua Tuhan. Selain daripada Allah bukan Tuhan. Dengan bahasa lain, Allah jua memiliki sifat ketuhanan. Makhluk tak ada sifat ketuhanan. Bahasa dia macam tu je. Cuma nak faham tu, dia punya intipati dia tak mana? Allah jua Tuhan. Jadi nak faham tak mana? Tentang ketuhanan tu. Situlah kata kunci besar dia untuk kita nak faham. Dan kita nak kena yakin, ya Allah ni ilah. Yang kata beriman dengan Allah Ta'ala ni, maksudnya nak meyakini maksudnya Allah ni dia saja ada sifat ketuhanan. Detail besar, faham, yang kita nak bertitik tolak di atas kata kita reti, sedar, ada iman tak ada iman, di atas kefahaman ketuhanan tu lah. Saya kena sebut bahasa saya juga dulu kan. Jadi meyakini Allah jua bersifat ketuhanan, Allah jua Tuhan, Allah sajalah yang memiliki sifat uluhiyah. Apa maksud dia? Maksudnya Allah sabit. Allah tu nama. Bila ada nama tentu ada zat. Dan nama ni bila sabit zat tentu sabit sifat.
Jadi nak faham macam tu, yang tu di disiplin dia ada ilmu bahasa, di situ juga ilmu i'tiqad. Pasal bila faham la ilaha illallah ni, antara disiplin nak ambil faham ada i'tiqad jazam tu, ada hukum naqal, ada hukum akal. Dan untuk memahamkan naqal dan akal tu, alat yang dipakai bahasa. Nak kena sebut tu macam mana? Nisbah nak apa dia sebut tu, rasa sekali lalu boleh faham. Tengok nak telan tu. Allahumma salli ala Muhammad. Asal nak sebut ialah nak beriman dengan Allah Ta'ala ni, maksudnya nak beriman Allah sajalah bersifat ketuhanan, selain pada Allah Ta'ala tak ada sifat ketuhanan. Dan bila sebut kata Allah ada sifat ketuhanan, Allah nama. Setiap nama mesti ada tempat nama ni nak dirujuk ke siapa. Itu dipanggil Tuhan punya nama. Istilah dipakai dalam kaedah bahasa zat. Boleh faham tak juga apa? Setiap zat mesti ada sifat. Belajar ni, belajar asas kita belajar dalam kaedah memaham nakal. Kaedah asas juga memahamkan akal. Kaedah asas juga memahamkan lughah. Kalau saya sebut apa? Saya. Belajar ni nak apa? Nak faham Allah Ta'ala Tapi nak tengok bahasa tu. Saya. Apa saya? Macam mana nak faham saya ni? Boleh faham soalan? Saya tu apa? Ganti nama. Betul? Jadi dia nama, satu kataan nama. Noun. Arab. Isim. Bila nama ada apa? Nama ni apa? Dia kalimah yang menunjukkan di atas satu makna, tapi tak menunjukkan masa. Mesti balik situ tak? Lupa dengan dia nahu ni. Pasal apa nak cerita nahu? Pasal dia alat nak faham. Kalau tak sebut dengan bahasa nahu pun, nak saya sebut bahasa Melayu. Kalau saya kata pokok, apa pokok? Nama ke perbuatan ke sendi kata? Pokok ni apa? Satu kalimah menunjukkan ada benda yang bernama pokok. Boleh? Faham macam tu kan? Dan bila pokok, macam mana nak nama pokok? Mesti ada ciri-ciri dan sifat pokok. Saya ajar ni apa? Saya nak ajar prinsip. Allah kita tak nampak dengan mata, tapi mesti ada kaifiat, cara, kaedah. Sebut Allah bukan benda hayal. Dialah satu kalimah yang kita mesti faham, lebih faham daripada kita faham sebut kalimah selain daripada Allah Ta'ala. Apa kaedah dia? Kaedah dia kaedah bahasa. Satu antara mukjizat datang Quran ni, khasnya atas sebut la ilaha illallah, dia pula ada aqaidul iman, simpulan bahasa. Maksudnya dia ada simpulan iman itu, simpulan bahasa tak, sorry. Dia ada simpulan iman itu. Nak iman ke apa? Nak kenal satu-satu. Antara nak kenal tu kalimah tu dan susun kata tu, apa sepatutnya kita nak faham dan kita nak reti. Itu. Jadi yang tu yang dia nak urai di atas keputusan. Itu yang dia boleh bagi uraian. Dia nak kata beriman dengan Allah Ta'ala ni, kita kena yakin bila sebut Allah ni, Allah memang ada, dan Allah ni nama tentu sabit zat, dan nama tentu sabit sifat. Dan tentulah bila Allah tentu sabit zat, sabit sifat. Bila Allah kita belajar buat akal, bila sebut je bab ketuhanan, mesti pada dia sifat wajib, mesti tak ada pada dia sifat mustahil, mestilah nisbah dia nak buat makhluk harus. Siap. Boleh? Faham saya cakap apa?
Jadi disiplin tu, disiplin apa? Disiplin nak memahamkan akal, nakal. Memang akal pun akan prosesnya tu. Nakal pun cara nak proses dia macam tu. Kalau saya kata contoh Quran. Quran ni isim fi'il huruf. Kata nama, kata kerja, seni kata. Ni belajar apa hari ni? Kaedah nak belajar, kenal Tuhan. Pasal isyarat disebut ulama, kaedah nak kenal Allah Ta'ala macam mana? Kenal makhluk. Dan antara nak kenal makhluk ni, disiplin dia apa? Alat dia nak kenal makhluk. Mesti kenal dengan kaifiat akal yang betul, kaifiat bahasa yang betul. Mesti. Dan bila sebut bahasa, kenapa nak faham bahasa? Pasal nak ambil faham nakal, Quran hadis. Quran hadis, macam mana nak faham? Bahasa. Bahasa. Satu dia belajar, kita belajar ni nak kenal Allah. Apa dia? Allah, nama. Nama tentu sabit zat. Tak ada zat yang semata-mata zat, melainkan zat masih ada sifat. Kita sebut mak. Tadi saya sebut saya tak? Kot payah nak faham saya. Mak. Apa? Kata nama, kata kerja, sendiri kata. Mak ni apa? Nama bagi zat. Yang zat itulah melahirkan kita. Dan bila sebut mak, tentu adalah ada ciri-ciri dan sifat mak. Mestilah dia wanita. Itu lah. Sebut panjang-panjang lah. Tapi prinsip nak sebut berfikir dia, nama mesti menunjukkan ada, kalau nisbah makhluk, ada benda, dan benda tu tentu ada sifat dan ciri-ciri menunjukkan benda tu kenapa buah nama macam tu. Boleh? Faham? Kalau kata Nabi, Rasul, Nabi ni apa? Nama bagi satu makhluk yang mesti ada ciri dan sifat. Kalau sifat macam ni, Rasul. Sifat macam ni, Nabi. Buat lawak bodoh pagi ni. Sifat macam ni, babi. Babi lain. Saja saya ke sana tu, pasal dah guna BBB kan. Wahabi macam mana? Wahabi ni apa? Perbuatan. Tak. Wahabi, ada ya ni sebah. Apa maksudnya? Nama bagi satu zat yang ada sifat yang dinisbahkan kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Wahabi. Boleh? Faham? Tak pergi ke sana tu kena Wahabi lah. Allah tak kena. Prinsip nak kenal Allah Ta'ala macam tu. Jadi Allah apa? Nama. Jadi kita sebut la ilaha illallah tu, tiada bersifat uluhiyah melainkan zat yang bernama Allah. Belajar ni belajar sangat asas untuk bagi faham ketuhanan. Satu antara alat kita belajar nak bagi cerdik, nak jadi pandai. Tamaduk pondok, ngaji pondok, ngaji agama. Tapi mula-mula belajar apa? Belajar nahwu. Belajar sorof. Belajar tauhid memang belajar lah. Yang tu apa tu nama orang tu? Alat. Alat. Dan alat tu untuk apa? Untuk faham ni. Jadi Allah nama bagi zat. Dan zat tu mestilah mempunyai sifat yang melayakkan dia, dengan tu dinamakan dia ilah. Tu nama am, Allah, nama khas. Boleh telan. Itulah pelajaran kita belajar ni. Nak belajar tu. Dan kenapa sebut Allah? Nak kena faham ke Allah? Pasal nak bezakan antara makhluk dengan selain pada Allah Ta'ala. Makhluk, sebalik saya sebut. Nak kenal Allah dengan selain pada Allah Ta'ala. Dua yang kita geri nak faham dalam memahamkan bab ketuhanan ni. Pasal Tuhan ni satu, yang ada sifat ketuhanan sah. Yang boleh nama ilah ni Allah saja. Makhluknya ni selain pada Allah Ta'ala tak boleh duduk nama ilah sama sekali. Bila sebut makhluk, mesti ada zat makhluk, mesti ada sifat makhluk. Bila sebut Allah, tentu ada zat Allah, tentu ada
sifat Allah, mesti. Bila zat makhluk, mesti ada sifat makhluk. Makhluk takkan ada sifat ilah. Allah tentu ada zat Allah, tentu ada sifat Allah. Allah takkan ada sifat makhluk, mesti. Untuk disiplin kita belajar. Khas nak faham perbezaan ni, nanti jumpa prinsip. Dari mana? Mukhalafatuhu lil hawadis. Tapi ke Allah Ta'ala ada prinsip nak kenal Allah. Allah sabit, itu nama, sabit zat dia, dan mesti ada pada dia segala sifat melayakkan dia untuk jadi ilah, untuk jadi Tuhan. Kaedah akal berfikirnya, bila Tuhan, dia sempurna tak? Sempurna. Banyak mana sifat sempurna dia? Siapa boleh tahu? Takkan ada sifat kurang. Dan sifat kesempurnaan dia mesti sifat kesempurnaan dalam konteks ketuhanan. Sifat kekurangan pun bersihkan dia, nyahkan dia pada dia, nafi yang pada dia. Sifat kekurangan dalam konteks ketuhanan. Makhluk mesti sifat makhluk. Bila makhluk, dia takkan ada sifat ketuhanan sama sekali. Kalau sempurna, bukan dia sempurna, makhluk tak ada yang sempurna. Atas nama makhluk, dia mesti kena jadi. Kalau sempurna pun, dia tak ada zat dia sempurna, dengan sendiri dia sempurna, melainkan Allah lah yang jadi makhluk sempurna. Yang sempurna hakiki siapa? Allah. Jadi asal nak prinsip, nak sebut apa? Allah, dia saja ilah, dia saja sempurna. Takkan ada sifat kekurangan sama sekali mengikut kacamata ketuhanan. Makhluk takkan ada sifat kesempurnaan, takkan ada sifat kesempurnaan mengikut kacamata makhluk. Boleh? Jangan faham sifat kesempurnaan Allah sebagai Tuhan mengikut kacamata makhluk. Boleh faham saya sebut bahasa itu? Allah. Kita tak ada makan minum, kurang. Tak pergi kat situ lah, contoh berfikir mudah. Kita kalau tak ada makan minum, kurang. Tak ada duit, kurang. Tak ada bini, kurang. Allah tak ada makan minum, subhanallah. Bagi ajar sikit fikir gitu. Sebut je perkara tak layak pada Allah Ta'ala, subhanallah selalu. Allah makan minum, tak ada makan minum, subhanallah. Kenapa? Kenapa pula subhanallah? Makan minum bukan bab cerita ke bab ketuhanan. Allah kalau tak tahu duduk di mana, bukan tak tahu duduk mana, tak layak untuk dia duduk di mana. Pasal dia bukan perlu untuk dia duduk di mana. Dia memang ada. Tak perlu pun kita nak tahu dia ada di mana. Tapi dengan yakinnya, kita yakin, faham apa dia, memang dia ada. Kita ni mendalilkan dia. Jumpa ke depan lah pelajaran tu. Allah tak ada isteri. Allah ada isteri. Subhanallah. Kenapa subhanallah? Tak layak dalam bab ketuhanan. Allah ada anak, subhanallah. Kan? Allah kalau tak ada makhluk, sunyi dia, subhanallah. Boleh? Faham saya sebut apa? Jadi mesti faham sifat ketuhanan ni dengan sifat mengikut kacamata, mesti faham dia Tuhan. Jangan faham ketuhanan mengikut kacamata kita. Nak sebut ni apa? Disiplin ulama dah bagi kat kita dah. Bila sebut kata Allah ni, kita beriman dengan Allah, maksudnya kita wajib i'tiqad dengan i'tiqad jazam sungguh. Untuk jazam sungguh tu yang saya bagi contoh kaedah berfikir, kaedah bahasa. Sebut Allah tu nama mesti menunjukkan ada Tuhan punya nama. Allah pula nama khas. Bila khas, Allah jua yang bersifat ketuhanan. Selain pada Allah Ta'ala takkan sifat ketuhanan sama sekali. Dan bila sebut ketuhanan macam mana? Pasti pada dia sifat kesempurnaan, takkan ada pada dia sifat kekurangan. Dan sifat kesempurnaan dia banyak mana?
tak ada siapa yang tahu sifat kesempurnaan dia banyak mana. Takkan ada siapa boleh menghabisi, mengetahui dengan detailnya sifat kesempurnaan dia berapa, dan tiada siapa juga boleh mengetahui sifat kekurangan yang mustahil pada dia. Berapa sifat mustahil yang tak layak sepatutnya nisbah pada dia tu. Nisbah nak sebut berapa sifat yang nak perlu dinafikan pada dia. Tak ada siapa yang tahu. Pasal dia terlalu sempurna. Atas istilah datang dalam syarak, itulah antara makna akbar. Itulah antara makna a'la. Allah Ta'ala Aliyul Azim, yang tinggi. Apa makna tinggi? Bukan tinggi dengan mana tinggi tempat, tapi tinggi dengan mana darajat, tinggi-tinggi pangkat. Allahu Akbar, besar. Besar bukan besar saiz, tapi besar dengan besar pangkat. Apa maksud besar pangkat? Apa maksud tinggi darajat? Tak boleh capai had kesempurnaan dia. Tak boleh juga kita tak boleh capai nak tahu berapa angka sifat kesempurnaan dia. Kita tak boleh nak capai, tak boleh nak reti, tak boleh nak hitung dan nafi, tolak berapa sifat yang tak sepatutnya pada dia. Tu akbar Allah Ta'ala. Boleh faham? Kalau kata besar tu bukan besar saiz, pasal besar tu dengan mana besar pangkat, dengan mana tak boleh nak hurai. Tak boleh ada satu perkataan yang nak boleh kita hadkan termana dia. Subhanallah. Memang tak boleh. Itulah akbar, itulah antara mana al-alim. Siap. Kalau Wahabi tak tahu dia faham macam mana. Dan memang ada Wahabi faham salah itu. Bukan salah sikit, salah gila. Tuan-tuan nak tengok salah gila faham akbar dengan ali ni, tengok syarahan Wahabi. Wahabi Malaysia tak apa tentang Wahabi Indon. Sikitlah ada buku babak ketuhanan ni, kenal yang hak, kena kenal juga hak batil sambil-sambil je. Kalau di Indon tu kena sebut kat nama dia popular, dia punya views million tuan-tuan. Trilion saya tak jumpa lagi lah kan. Juta orang tengok dia. Yang tak sokong memang bukan sikit yang tengok dia, yang tak sokong dia kan. Tapi yang setibah orang tengok video dia tu, masya-Allah. Kita berapa orang apa saya nak cerita ni? Dia kata apa? Tuhan ini terlalu besar. Besar ni bayangkan kakinya saja, kata dia. Tempat letak kakinya saja adalah kursi. Astagfirullah. Tu pun ramai orang duk itikad tu pakai dah, pelik tu. Tu kata zaman kita ni fitnah berakidah ni dah gila dah. Sampai perkara asas dalam berakidah, dalam bab ketuhanan pun orang dah silap. Masih boleh percaya. Cakap lembut, pergi semua. Nisbah orang tu kena pakai serban, pakai kepiah. Tengok macam warak. Contoh pergi bahasa gitu. Cakap pun lembut, berbudi bahasa, bercakap bersopan santun, dia cakap. Walaupun cakap ketuhanan tu dah salah, tapi cara dihurai tu bersopan santun. Mana? Tuhan kita terlalu besar. Kursi itu tempat letak kakinya. Bayangkan Tuhannya macam mana. Macam tu dia ajar buat ketuhanan. Subhanallah. Baik. Saya sebut lagi, saya hurai ke sana banyak. Kita kena belajar ahli sunnah ni. Ahli sunnah wal jamaah ni. Beriman dengan Allah Ta'ala ni, maksudnya kita yakin Allah Ta'ala memang ada. Ada tu, ada nama dia Allah. Allah sabit zat dia. Zat dia sangat sempurna. Sempurna tu, bila zat dia sempurna, mesti sabit, sifat dia sempurna. Sifat kesempurnaan dan takkan boleh kita nak boleh hinggakan, dan takkan ada sebarang sifat kekurangan. Begitu juga zat dia takkan ada sifat kurang, sifat dia takkan ada sifat kekurangan. Nisbah angka takkan kita boleh tahu berapa sifat kesempurnaan, berapa sifat kekurangan untuk sabit yang sebenarnya berapa, tak boleh. Kalau saya panjangkan di situ, bila sebut Allah sabit nama dia tentu sabit zat dia,
Zat dia tentu sabit, sifat dia. Dengan dia zat yang ada sifat ni, tentulah akan ada perbuatan pada dia untuk dia boleh buat makhluk dia dengan sempurna. Mengikut apa yang dia nak buat, dan semua makhluk dia yang dia buat semua sempurna. Tak ada makhluk yang kita tengok dalam keadaan cumpang camping. Panjang huraian hebat tu lah. Tapi nak sebut asal, tentulah Allah sabit, nama dia khas dia Allah, sabit zat dia, sabit sifat kesempurnaan dia. Itulah ayat dia sebut. Jadi yang saya tanya saya tu siapa? Pasal nak faham kita ni makhluk. Malaikat, manusia, jin. Bobira apa? Singa untuk binatang. Pokok jati untuk pokok. Emas, perak. Makhluk yang tak bernyawa ni. Yang kita tak nampak. Oksigen, hidrogen, nitrogen. Contohlah kan. Semua ni apa? Makhluk. Jangan lupa coronavirus. Pun makhluk. Semua nama tu tentu ada zat makhluk, tentu ada ciri dan sifat makhluk. Dan bila ada ciri sifat makhluk, perbuatan makhluk. Bila perbuatan makhluk, mesti makhluk ialah makhluk, Allah ialah Allah. Takkan ada kesamaan sama sekali dari sudut realiti. Pasal apa? Allah saja ilah, makhluk takkan ada sifat ilah sama sekali. Itu asas sangat faham. Nak ambil faham la ilaha illallah. Baik. Itu perkataan itulah yang disebut maksud baginya tiap-tiap sifat kesempurnaan yang tiada terhingga dan tiada boleh habis bilangannya dan mustahil atas Allah Ta'ala. Tiap-tiap sifat kekurangan dan mustahil boleh habis bilang-bilangan sifat kesempurnaan baginya Ta'ala. Jadilah dipanggil CP untuk beriman pada Allah Ta'ala secara yang sangat umum. Allah nama bagi zat dan sifat, dan zat yang mempunyai sifat yang sangat sempurna dan tidak akan ada pada dia sifat kekurangan sama sekali. Macam tu kot nak bahasa mudah. Boleh? Baik. Dah faham sekali lalu tu, nak ambil tafsir lah. Dah dia ada sifat kesempurnaan, tak boleh nak sebut berapa. Untuk apa sifat Tuhan? Okay. Satu. Berapakah sekurang-kurang yang kita kena tahu. Dengan tu kita belajar ni, kita tak akan jadi sesat. Pasal kita dah tahu inilah ciri-ciri ketuhanan yang kena faham. Apa disiplin dia, supaya jangan berlaku kesilapan memahamkan sifat-sifat kekurangan. Mana nak tengok? Nak tengok mana? Nak belajar kat mana tu? Mestilah tengok Quran, hadis. Siapa boleh explore? Saja saya sebut dalam bentuk tu. Siapa boleh explore? Apa Quran? Apa hadis? Kalau apa Quran pun tahu apa makna Quran. Apa kesimpulan daripada Quran? Apa kesimpulan daripada hadis? Saya sebut tadi tu kesimpulan Quran hadis tu. Sifat dia mesti sempurna, takkan ada sifat kurang. Betul. Berapa sekurang-kurang? Minimum. Kalau sebut bila Wahabi, kalau Wahabi berapa dia sebut? Sekurang-kurang sifat yang kita kena belajar bab ketuhanan berapa? Ada Wahabi bengong, dia kata cukup belajar bab ketuhanan ni qul huwallahu ahad. Tak cukup. Kuasa tak? Mana cukup? Tak habis lagi, tak selesai. Sangat umum lagi. Allah yang Maha Esa, tapi cukup. Waktu kalau tanya, dia rasa kalau duduk di aras okey tak? Pada mereka boleh. Dia tak ada disiplin. Satu, atas kata kita nak kena belajar apa ketuhanan, nak faham ketuhanan ni, yang saya datang soalan, keputusan dah ada dalam kitab kan, tapi nak sebut dalam bentuk tu.
Berapa sekurang-kurang minimum kelayakan untuk kita kena faham. Dengan ni istilahnya kita faham bab ketuhanan, terpelihara kita daripada kesalahan dalam bab i'tiqad tentang bab ketuhanan. Berapa? Itu yang datang angka dia 13 tu khas merangkumi zat sifat. Tapi atas umum bahasa dia sifat. Pasal zat Allah Ta'ala kita tak boleh nak belajar, nak tahu zat Allah macam mana. Tak. Pasal nak kenal Allah Ta'ala bukan dengan kenal zat dia macam mana. Subhanallah. Prinsip kalau disebut nas, Quran sebut laisa kamitsli syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada misil, maksudnya tak ada makhluk yang boleh untuk kita nak buat banding ke Allah Ta'ala. Tak boleh sama sekali. Apa-apa yang sifat-sifat makhluk tak akan ada perbandingan nak boleh buat ke Allah Ta'ala. Cuma mesti faham kesempurnaan hak Allah Ta'ala. Makhluk dah sebut Allah sempurna, makhluk sebenarnya kurang. Yang tu yang kita kena kenal nanti, insya-Allah ada disiplin jumpa ke depan. CP-CP yang ulama dah senarai kat kita, atau istilahnya kena kenal. Ada bahasa yang disebut dengan dipakai bahasa tu ke Allah ke makhluk. Ada bab tak boleh pakai langsung bahasa tu ke Allah. Ke Allah. Pasal apa? Ada perkara yang tak layak langsung dinisbah pada Allah Ta'ala. Ke makhluk kalau sebut pun atas sebut, tapi sifat ni sebenarnya bukan sifat makhluk. Nanti detail jumpa depan. Asas kita nak sebut ialah berapa sekurang-kurang berapa. Nanti yang ulama dah senarai kat kita 13. Yang 13 tu merangkumi zat sifat. Sekali lagi sebut, kita belajar bab zat, kita tak belajar macam Wahabi belajar. Nak sebut Wahabi tu sama. Wahabi dia mula-mula belajar ayat mutasyabihat. Allah di aras. Lagi? Macam mana dia belajar bab ketuhanan? Dia bukan belajar wujud dulu. Tak. Dia tak belajar macam kita belajar ahli sunnah wal jamaah. Dia belajar apa tu? Dia belajar umum uluhiyah, rububiyah, lepas tu asma' wa sifat. Asma' wa sifat mula-mula dia belajar apa? Asma' wa sifat. Allah ada muka. Allah ada atas arah. Allah ada tangan. Allah ada mata. Dia belajar ayat mutasyabihat tu. Itu Jahannam Wahabi. Kita tak. Dia bagi prinsip, mula-mula belajar apa? Takkan tak bisa dengar kot. Wujud dulu. Atau umum ketuhanan dah faham lah. Allah je ilah, makhluk ke ilah. Siap. Ilah mesti sempurna. Siap. Kesempurnaan tu nak mula-mula dengan apa? Wujud. Mula-mula wujud. Dan bila sebut wujud, kita belajar hukum akal, siapa yang memang wajib wujud? Allah. Berapa? Yang wajib wujud ni berapa? Allah. Satu istilah ulama, ada istilah wahdatul wujud. Dengar sikit, kalau tak biasa dengar. Apa makna wahdatul wujud? Wujud hak wajib satu lah. Itu maksud wahdatul wujud. Wujud yang wajib sama Allah. Berapa wujud yang wajib ni? Satu. Habis. Siap. Jadi antara maksud wahdatul wujud, kalau nak guna istilah tu atas pahaman yang betul, huraian yang sewil ada ya. Ada orang yang sewil. Jangan kata sebut wahdatul wujud tu pahaman sewil. Allah pun ada orang faham sewil. Allah ada muka, Allah ada tangan. Sewil lah tu. Boleh? Faham saya sebut apa? Wahdatul wujud memang ada syarahan sewil. Ni syarahan yang betul. Kalau nak faham wahdatul wujud, apa makna wahdatul wujud? Wujud ni satu lah. Boleh? Faham? Apa maksud wujud satu? Wujud yang wajib ni satu lah. Itu makhluk. Makhluk sebenarnya
dia tak duduk wujud yang wajib. Pasal makhluk bila Allah bagi ada atas nama wujud, wujudlah. Tapi segala kewujudan makhluk ni dia bukan wujud wajib. Dia adalah wujud jaiz sama makhluk. Jumpa khas nanti bab wujud, insya-Allah. Cuma saya nak sebut apa? Mula-mula nak belajar bab ketuhanan mesti faham apa dulu. Wahdatul wujud tu. Wahdatul wujud ambil tahu mana? Wujud yang wajib Allah sahaja. La ilaha illallah. Wahdatul wujud, faham wahdatul wujud bukan saja bab wujud wahdah. Sifat kesempurnaan. Sempurna ni, kamil ni Allah. Satu. Perbuatan yang sempurna Allah. Milik yang sempurna Allah. Satu. Satu ya. Makhluk milik. Nampak kita milik. Ada duit, ada harta, ada anak isteri, ada saudara mara, ada mak bapak. Nisbah je. Mati hilang segala. Mak bapak pun esok jadi tempat kita berhujah untuk melepaskan diri kita daripada azab orang Ta'ala. Milik, perbuatan. Dia bagi stroke je habis dah. Masuk abuk sikit lah. Tak nampak dah. Lalat nyamuk masuk ke telinga. Ni tak boleh keluar je. Habis dah. Coronavirus masuk 2-3 ekor. Boh pergi coronavirus tu kan. Boh pergi tu kan. Tak ada pula coronavirus jadi macam tu. Suntik pengsan dah. Pengsan dah. Coronavirus kena pengsan. Ada mohon. Mana ada kena pengsan. Suntik tu sampai telah diberikan amaran pula tu. Apa dia? Siapa yang kena suntik dalam masa 3 hari, dalam masa 4 hari, dalam tempoh sebulan. Kalau ada kesan-kesan ni sakit kepala yang amat sangat. Lepas tu apa? Sampai tak boleh bercakap, tak boleh pergerakan. Tak boleh bercakap pun antara kesan dia. Kesan sampingan dia. Cik Dolah pun juga tak kena itu. Dia suntik air kot. Tak tahulah. Kita pun tak tahu dia tipu pun. Tu cerita apa tu? Cerita ke sana sikit. 2-3 ekor je masuk. 2-3 ekor masuk je. Jadi masalah dah. Nak sebut apa? Penglihatan, nak kata kita punya perbuatan ni terbatas sangat. Terbatas sangat. Sifat mana yang betul-betul sifat panjang. Cuma nak sebut makhluknya ni. Atas nama makhluk nampak kat kita sesuatu. Semua terhenti atas Allah beri pada kita. Asal nak sebut tak mana? Allah saja mestilah bersifat sempurna, makhluk takkan ada sifat sempurna. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Apa asal sebut tadi? Nak sebut faham ketuhanan. Ya Allah, tentulah dia saja yang bersifat ilah. Tentulah dia saja sifat sempurna. Kita belajar pertama tentang wujud tadi. Wujud wajib hanya Allah Ta'ala, makhluk semua harus. Bila harus maksudnya boleh hari ada, boleh jadi tak ada, boleh jadi kuat, boleh jadi lemah, boleh jadi ingat, boleh jadi lupa, boleh jadi sihat, boleh jadi sakit, boleh jadi kaya, boleh jadi miskin. Hatta buat lawak bodoh sikit. Boleh jadi lelaki, boleh jadi perempuan. Sajak lah tu. Ingat sajak dengan siapa lah. Memang ada lelaki, ada perempuan. Ada ketetapan-ketetapan syarak atau hal. Tapi nak kata apa? Ni makhluk. Allah. Dulu, kini, selamanya. Tak akan berubah. Dia tetap ilah. Dia sempurna. Tak akan ada sifat kurang sama sekali. Makhluk. Mumkinul wujud. Jaizul wujud. Tak mustahil dia nak bagi jadi kita batu. Jadi kita hidup. Jadi yang kita kayu. Harus untuk dia bagi jadi kita apa saja. Tapi kita ni bukan kayu, bukan batu. Kita apa? Insan. Itu kena ngaji khas. Nanti cuba, insya-Allah. Cerita apa semua ni? Nak sebut asal sifat wajib yang ditaklif, yang telah dibuat rumusan oleh ulama ambil seluruh Quran hadis. Di atas istilah para ulama tauhid juga, wajib kita mesti kena kenal 13 sifat ni. Supaya dengan kenal ni, insya-Allah tak jadi wahbi. Wahbi, bahasa wahbi tu
Pasal Wahabi tu antara pahaman sesat yang cukup bahaya zaman ni. Allah. Dengan faham 13 sifat ni insya-Allah tak sesat. Tapi janganlah hafal tu balik tutup kitab dah. Sesat. Banyak benda kena belajar. Tapi disiplin besar dia 13 ni. Kenapa 13? Jumpa nanti satu-satu. 13 ni memang tak pernah ada satu hadis sebut. Belajarlah sifat 20, sifat 13. 20, 13 ni 13 ringkas. 20 tu detail. Tak ada hadis sebut belajarlah sifat 20. Tak ada hadis, tak ada Quran sebut belajarlah sifat 20. Memang tak ada. Tapi Quran ajar tak? Memang Allah Ta'ala ada. Quran ajar tak? Memang Allah Ta'ala wajib ada. Quran ajar tak? Memang makhluk ni harus dan mungkin ada. Hadis ajar tak? Memang Allah ada. Hadis ajar tak? Yang makhluk ni mungkin ada, harus ada. Maksud mungkin ada, mungkinul wujud tu maksudnya dia jaizul wujud. Nisbah kewujudan dia ialah harus. Hadis ajar macam tu tak? Jadi walaupun tak sebut dengan secara khas Quran hadis, tapi wallahi 13 ni adalah intipati seluruh Quran hadis. Pati dah. Satu ulama sebut 13. Wahabi dia gunakan ayat tu. Rasulullah tak pernah ajar sifat 20. Memang tak pernah ajar wujud kidam akak. Tapi Rasulullah ajar Allah wujud. Siap. Saya pun sebut wujud sikit sana. Jadi nak belajar bab ketuhanan ni besar sekali. Prinsip atas dia sebut. Tak mana? Tu yang dia kata kita tak wajib belajar sampai nak kena tahu segala sifat kesempurnaan Allah Ta'ala. Memang tak boleh belajar pun. Itu berapa yang kena belajar? 13. Atas sebut panjang 20. Ada siapa muskil tu kena tanya. Tambah dah ada pasuk pahaman Cik Wahab tu kan. Persoal tanya berdepan lah. Jangan bodoh cakap seorang-seorang. Bodoh pergi rujuk pula puak-puak Cik Wahab. Pergi ya. Tanya pada ahli ni. Nak tanya jangan tanya Wahabi. Macam mana Wahabi nak jawab? Kan nama apa Wahabi? Tanya kita yang duk ajar ni baru nak boleh terjawab tu. Itulah sekali lalu. Baik. Itu yang dia kata wajib. Dan disebut tentang tetapi yang wajib atas tiap-tiap mukallaf, orang baligh berakal, hatta orang kafir yang masuk Islam, bila dia nak kenal bab ketuhanan ni, dia wajib belajar sebagai wajib usuli belajar, dan dia jadi fardu ain usuli. Maksudnya wajib belajar dapat pahala. Tak belajar dia boleh jadi kufur. Dia punya takrif usuli 13 ni. Macam mana kita belajar usuli di awal kitab apa dia? Belajar dapat pahala, tak belajar macam mana? Boleh jadi kufur. Itu bukan sikit-sikit punya salah. Kalau ada orang kata itu pendapat. Kalau bagi pendapat pun bagi soalan tak dia jawab macam mana? Tu satu hal lah. Tu semua jenis kelahi lah. Tapi kalau ada muskil macam tu lah kaedah nak jawab dia. Allah wujud tak wujud? Jawab. Masalah yang kita tengok, masalah pahaman sivil ni macam mana? Awal-awal dia dah tolak lah sifat 20 ni falsafah. Seolah-olah dia nak kata sifat 20 ni hanya pakai akal, tak pakai nas Quran hadis. Subhanallah. Allah wujud ni takkan tak ada Quran hadis kata Allah wujud. Allah kidam ni tak ada hadis sebut Allah kidam. Baqa takkan tak ada Quran sebut Allah baqa. Cuma susunan dia mengikut sekuan berfikir. Satu susun satu. Mengikut sekuan macam tu. Dari sudut nafsiah dia, salbiah dia, ma'ani dia. Jumpa nanti disiplin satu-satu, insya-Allah. Kalau Wahabi dia tak ada disiplin macam tu. Dia belajar apa? Umum itu kan. Satu bila tanya Wahabi dengan satu-satu detail, berapa kita kena belajar? Itu yang keluar perkataan sesat dia kata apa? Cukup belajar qul huwallahu ahad. Tak cukup. Bohong Mana pula cukup? Allah satu.
Cukup satu. Subhanallah. Itu yang Allah kuasa tak kuasa? Kuasa, itu takkan cukup qul Allahu ahad. Qul Allahu ahad cerita satu je, tak cerita kuasa. Panjang tu nak kelahi-kelahi tu kan. Saya nak sebut sikit pahaman sivil yang kita jumpa. Selalunya dia orang ni akan bertikai macam tu. Satu. Terutama bertikai atas kita sebut di sebelah kitab kita belajar. Ni bagi faham dia elok. Tu yang dia kata wajib atau mukallaf atau orang baru masuk Islam sekalipun atas qaul mu'tamad, qaul yang memang disepakati oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Bahkan 13 ni ambil pada parti sungguh Quran dan hadis, 13 sifat jua yang kita wajib belajar. Dengar, 13 sifat jua. Selalunya Wahabi dia akan kata mana? Kenapa tak pergi belajar Asma' Husna 99 tu? Memang benda yang dipersoal selalu tu. Kenapa tak belajar Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Salam, Al-Muhaimin? Mana? Kita pun belajar sifat 20. Kita bukan belajar secara khas belajar Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus. Pasal yang tu nama. Nak faham dia ada disiplin besar. Kita duk belajar 13 ni, belajar disiplin supaya nama tu jangan disalah hurai. Kalau tak belajar Asma' Husna yang 99 tu pun, belajar 13, dengar, 13 ni parti untuk faham 99. Kalau tak belajar 13 ni, kalau kau belajar 999 sekali pun, sifat Allah Ta'ala, belum tentu boleh faham sempurna kalau tak belajar dengan disiplin 13. Boleh faham saya juga. Pasal dia punya kata kunci dia nak faham seluruh sifat ketuhanan telah dirumus oleh ulama qaul mu'tamad, ulama ahli sunnah wal jamaah, atau Abu Hasan Asy'ari atas sebut macam tu lah. 13. Siapa tak setuju dengan 13 ni, bagi soalan nak dijawab macam mana. Kalau dia kata di sebalik, memang bengong. Bahkan bukan saja bengong, kufur. Na'udzubillah. Siapa tak iktiraf yang 13 ni? Satu, bahaya perkataan. Ada orang yang memperolok, mempersenda-sendakan 13 sifat ni. Tambah dia kata sifat 20 falsafah, jaga sikit. Sifat 20 ni mengarut. 20 tu angka yang memang masyhur disebut. Memang istilah ulama 20 ni masyhur. 13 mu'tamad yang dipakai. 20 tu yang masyhur. Okey. Allah. Ada orang kata belajar sifat 20 ni mengarut. Maksudnya faham Allah ada mengarut. Boleh faham? Saya sebut apa? Saya pernah jumpa geng-geng Wahabi ni, pasal dia memang faham itu. Dia duduk belajar Allah ada muka, tangan apa. Bila kita sebut yang tu pandangan aja Syekh, ada pendapat. Macam-macam cara lagi nak kenal Allah Ta'ala. Baik. Macam mana? Saya tanya dia, macam mana? Ada pendapat salaf dan khalaf. Salaf tu macam mana? Salaf yang ittifaq kata yang kita mesti kena kenal Allah Ta'ala. Asal ana tanya dulu macam ni lah. Kita dia kelahi cik tunggu dulu dah ajar ke dah kelahi. Mula-mula nak kenal Allah Ta'ala, kenal apa dulu? Kita tolong sebutkan. Kelahi Wahabi kelahi tu. Pasal kita nak cerita nak kenal kan. Disiplin langka apa saya sebutlah sikit bab tu. Tanya dia. Mula-mula nak kenal Tuhan ni nak kenal apa dulu? Saya sebutlah tadi kan. Tanya dia. Mula-mula nak faham Tuhan ni, nak faham Allah ni ilah ni, nak belajar apa dulu? Tanya dia. Kalau dia tak jawab, tanya dulu. Allah tak aras. Belajar tu dulu kan. Dia mesti diam. Pasal dia jawab silap je mampu dah. Memang dia jawab silap je mampu dah. Memang tiada lain yang mesti kita belajar dulu. Belajar apa? Wujud dulu. Yang wujud mesti faham apa dulu? Saya sebut tadi apa? Wahdatul wujud. Apa makna wahdatul wujud saya sebut tadi? Yang silap tu. Silap saya tampar mampu saja. Apa makna wahdatul wujud? Wajib wujud ni satu lah. Allah. Itulah wahdatul wujud. Wujud yang wajib ni satu lah. Boleh faham? Lagi?
Sambung. Makhluk apa? Makhluk jaizul wujud. Makhluk mumkinul wujud. Itulah wahdatul wujud. Itulah maksud wahdatul wujud yang mesti dipaham. Ni kita wujud tak? Macam mana? Allah yang bagi wujud kita. Okey, siap, kenal Tuhan. Wahdatul wujud. Ni matahari cerah ni. Macam mana? Allah yang bagi cerah. Allah yang wujud. Cerah ni Allah yang wujud kan. Jaizul wujud, mumkinul wujud. Hilang dah gelap. Tulijul laila fil nahar wa tulijul nahara fil lail. Siapa wujud? Allah wajib wujud. Ni macam mana ni? Allah yang wujud kan. Mula-mula sekali. Ni hidup tak? Macam mana hidup? Allah yang bagi hidup. Mesti wujud zat, wujud sifat, pergi ke Allah Ta'ala. Wujud perbuatan, Allah Ta'ala. Wujud milik, Allah Ta'ala dulu. Itu wahdatul wujud. Nak faham, wajib wujud disebab zat, sifat. Bila zat, sifat tentu ada fa'al dan milik. Siapa? Allah. Makhluk. Mumkinul wujud, jaizul wujud. Mula-mula pelajaran yang mesti telan. Ada orang dah mengaji habis baru jumpa wahdatul wujud. Cuma saya sebut dah awal-awal, jangan silap faham tu. Ngaji tauhid tu yang nak mengaji kadang-kadang pergi ngaji tingkat atas, ngaji ilmu makrifat. Ilmu yang mula-mula yang sepatutnya kena belajar ilmu tauhid tak pergi jumpa, tu yang jadi sesat. Itu masalah lah. Pahaman sesat yang lain jaga, memang banyak pahaman sesat kat situ. Tu saya kata jangan kata bab wahdatul wujud. Sebab Allah pun ramai orang faham Allah sesat. Bukan Allah tu sesat, jangan salah faham. Dia faham siapa Allah tu dengan pahaman sesat. Allah sabit tak? Ada tak? Ada apa? Simpelnya soalan tu. Ada apa? Allah ada tak? Ada apa? Ada zat dia. Ada apa? Ada sifat dia. Boleh? Faham tak sebab? Tu saya tanya, kita ada tak? Ada apa? Ada zat kita. Okey? Ada sifat kita. Kita ni apa? Malaikat. Jin. Memang umum, makhluk tu umum sangat. Manusia tak? Ada ciri sifat manusia. Kalau kita tu malaikat apa? Kita tu malaikat apa? Sifat kita sifat malaikat. Kalau kita ni lembu, apa? Sifat lembu lah. Kalau kita ni emas dan perak, sifat emas dan perak lah. Kita ni emas dan perak ke? Kalau emas perak sekalipun, lembu sekalipun, manusia sekalipun, jin sekalipun, malaikat sekalipun, apa nama semua tu? Makhluk. Jadi makhluk nak kenal dari mana? Mumkinul wujud, jaizul wujud. Pertama sekali pelajaran masih faham. La ilaha illallah, Allah apa? Wujud. Allah apa? Wahdatul wujud. Makhluk jaizul wujud. Apa makna wahdatul wujud? Wajibul wujud. Satu kan. Yang lain mumkinul wujud, jaizul wujud, Allah yang bagi wujud. Saja nak guna wahdatul wujud tu. Pasal ada juga tempat-tempat, ada zaman-zaman, ada time-time orang duk kelari bab-bab wahdatul wujud ni. Memang kaedah kita, memang ada istilah wahdatul wujud tu. Cuma apa maksud dan huraian? Jangan tu jaga. Maksud huraian ni jaga. Tak mengaji tak betul, memang ramai orang sesat jalan dalam memahamkan wahdatul wujud. Kalau nisbah kita duk bicara ni, la ilaha illallah, Allah je ilah. Jadi akan ada dua zat yang kita dah sebut. Zat ilah, zat makhluk. Boleh? Ada zat Allah, zat makhluk. Sifat Allah, sifat makhluk. Boleh? Faham kan? Allahumma salli. Jadi wujud hanya satu. Yang mana wujud satu? Wajibul wujud. Betul? Zat yang wajibul wujud satu kan? Betul? Bila sebut ada zat Allah, satu lagi lawan opposite pada Allah ialah makhluk Allah. Makhluk Allah ada zat makhluk, ada sifat makhluk. Apa hukum zat makhluk? Mumkinul wujud. Apa sifat makhluk? Mumkinul wujud.
Apa ciri yang ada pada makhluk? Mungkinul wujud, jaizul wujud. Boleh? Faham? Jadi zat ada apa? Dua zat. Zat apa? Zat Allah, zat makhluk. Umum makhluk, cukuplah, tak payah sebutlah banyak-banyak lagi. Jenuh kira, semut anai-anai, katu semua kira, lulut, lebah semua kira. Cukup, makhluk. Zat makhluk, zat Allah. Apa nak faham? Tak mana, apa tujuan nak sebut zat Allah, zat makhluk? Walaupun zat Allah, zat makhluk, tapi wujud apa? Satu. Tak mana wujud satu? Wajibul wujud zat Allah. Makhluk mungkinul wujud. Tu wahdatul wujud, mesti faham. Jadi zat apa? Dua. Wujud apa? Satu. Apa maksud wujud tu satu? Sekali lagi. Bagi pasti faham elok-elok tu. Wajibul wujud satu, Allah. Makhluk, zat makhluk tak duduk, wajibul wujud. Zat makhluk mungkinul wujud. Itulah maksud wahdatul wujud. Wujud satu, zat dua. Kenapa zat dua? Zat makhluk, zat Allah. Zat makhluk mungkinul wujud. Asal nak fokus itu mesti berkata makhluk mungkinul wujud, jaizul wujud. Allah, apa maksud tu istilah lain? Wahdatul wujud. Pandai. Siap. Mula-mula sekali pelajaran. Bagi Adam. Simple lah. Baru satu pun sangat umum satu. Tapi sangat teras pelajaran tu. Nak belajar banyak ni? 13. Lawan ni 13, ada harus, ada bab rasul, baru habis kitab. Wajib mustahil harus. Ada sebut disiplin belajar, dia dah sebut dah itu. Kena belajar bab Allah, bab rasul, wajib mustahil harus. Disebab bab ketuhanan, wajib mustahil harus juga bab kerasulan. Baru habis kitab, baru kesimpulan iman. Ini baru apa? Baru mula masuk bab iman dengan Allah Ta'ala. Angka dia 13. Pertama wujud, detail wujud nombor depan, insya-Allah. Yang ni baru apa? Baru nak intro cerita la ilaha illallah, nak tauhid dengan Allah Ta'ala. Nak tauhid besar sekali. Tauhid apa? Tauhid wujud zat, tauhid wujud sifat, dan mesti faham wahdah. Itulah qul huwallahu ahad. Allah asal apa? Zat, asal sifat. Sifat apa yang dia asal? Wujud. Kenapa pula dia asal wujud? Dia saja wajibul wujud. Makhluk macam mana? Makhluk bukan tak wujud. Makhluk apa? Diwujudkan. Bahasa istilah makhluk mungkinul wujud, makhluk jaizul wujud. Itulah maksud wahdatul wujud. Kalau fahamnya tu macam lega. Okey. Dia. Pasal dia mesti faham dengan ilmu yakin tu. Faham betul-betul tu. Satu, bila faham Allah wajibul wujud, kita macam mana? Suluh je cermin. Macam mana? Allah wujudkan aku. Allah hidup aku. Allah bagi mendengar aku. Allah melihat aku. Siap. Dapat tauhid. Buat-buat kerja berjaya macam mana? Pasang-pasang jadi. Pasang-pasang tak jadi itu lain. Pasang-pasang awak ni wayar putus ya. Kami pasal duk macam-macam duk cerita pasang-pasang. Wayar putus ya apa. Oh dia silap sambung. Ada orang berkenaan tu nak digelak saya. Pasang-pasang sengit. Itu saya punya kerja dengan orang lagi kan. Pasang-pasang sengit. Saya apa? Sikit punya teknik pasang-pasang lentang macam mana? Apik. Pasang-pasang jadi. Macam mana? Allah. Allah yang wajib kuasa. Kita mungkinul kuasa. Jaiz kuasa. Tak ada apa kuasa kita melainkan Allah beri. Siap. Pelajaran pertama tauhid. Pelajaran tentang tauhid. Boleh berjalan macam ni dengar walaupun tak habis 13. Macam mana? Tauhid wujud tu fahamlah. Fahamlah. Alhamdulillah. Nak dapat tu pun kena susah. Saya tak tahu kat tuan-tuan lah. Tuan-tuan tak apalah wali-wali dah dapat tu. Bukan senang tu nak dapat. Nak sedar sentiasa macam mana? Sedar aja. Macam mana? Allah wajib wujud. Wahdatul wujud. Macam mana? Allah bagi aku ada.
Faham Allah wajib ada, aku harus ada. Tu harus ada, ni ada, Allah ada dengan aku. Alhamdulillah. La ilaha, Allah je ilah. Siapa? Wajib wujud. Aku makhluk. Siapa? Mumkinul wujud. Apa yang betul-betul tu? Jangan buat silap. Cuba ambil dah bahasa dengan bahasa istilah. Allah wajibul wujud. Makhluk mumkinul wujud, jaizul wujud. Bukan payah pun. Sikit kan. Makhluk jaizul wujud, mumkinul wujud. Allah wajibul wujud. Sifat mula-mula bab ketuhanan. Kelain Wahabi kelain dulu. Yang Wahabi kata apa? Cuba tanya ni, mana hadis yang kata wajibul wujud, jaizul wujud? Ada? Mana yang Quran sebut wajibul wujud, jaizul wujud? Sebut tak? Tanya dia. Tanya dia agaknya. Tanya, saya sebut ni betul tak betul? Tanya Wahabi. Saya pernah kelahi dengan Wahabi macam tu kan. Diam dia. Pasal kita, saya nak tujuan nak jawab apa? Memang tak ada nas dengan terang-terang Allah wajib wujud, makhluk jaizul wujud. Mana ada istilah macam tu? Siapa yang faham ni? Ulama. Jadi kita belajar ni, belajar sifat 20 rumusan siapa? Siap. Tepat tak dengan Quran hadis? Tepat. Boleh sangkal lah. Kau sangkal lah tengok. Sangkal lah tengok. Jumpa Wahabi bila tak boleh sangkal tu, dia jaki tu. Merah muka. Saya nak cerita, saya cakap macam-macam kat dia tu, tuan lah. Kita tak cakap kasar pun, cakap lembut je. Kita bagi ayat yang dia tak boleh balas. Wujud bengang dia. Yang dia orang jumpa tu, dia orang tak bagi kita masa panjang untuk berkelahi. Bagi muka dimah, dia suruh gulung. Kalau jumpa sampai pagi tu, rasa dia bertobat dah, Wahabi dia. Untuk kita cadang nak panggil tu, tapi tu PKP. Tak tahulah macam mana. Mudah-mudahan dia tobat lah. Kita pun kena tobat syukur lah. Memang tak baca, dia campak parit dia kalau kitab macam ni. Pakcik Allah jawab siap. Dia tak jumpa guru. Tapi jaga kawan tu pergi ke masjid Dolah tau. Seluruh Lenggong ni kampung Temelung yang dia masuk. Ya. Tak masuk lah PKP, nak masuk ke mana? Kalau tak ada PKP, masuk dia. Jaga. Minggu pertama hari Selasa lah. Isnin malam Selasa. Tahu dah. Cik Dolah khabar itu maksudnya Cik Dolah orang kata dengar je lah. Okey. Tapi dia takkan mari betul juga ni. Takkan nak halau lah. Kena bagi merasa. Okey. Sudah. Baik. Jadi di atas apa disebut itulah, maka dia kata kita bercara tu, maka kita mula bilang sifat yang 3 belah itu. Dia bilang satu. Dah bilang belum? Wujud dah sebut dah kan? Saya dah sebut tu hal. Tidak, dia sebut satu. Ada istilah-istilah nak jumpa nanti. Sebut biar awal wujud tadi wajibul wujud tak? Wujud tu dipanggil wujud zati. Kita wujud apa? Jumpa dah tu. Kita wujud apa? Tak guna aridi dalam bab tauhid. Kita wujud li ghairi. Kita wujud li ghairi. Bulan tu bukan wajib li ghairi kita. Kita harus kita pun. Bila harus ni ada ni, tetap martabat kita harus. Tetap martabat kita tak jadi wajib wujud. Walaupun Allah Ta'ala dah bagi wujud. Yang wajib wujud hanya Allah. Aku jaizul wujud, mumkinul wujud. Kita belajar atas lighari, atas macam mana pun saya nak ambil istilah sikit. Allah nanti kita akan cuba istilah dia guna wujud zati. Kita aridi, yang tu antara istilah yang dipakai juga sebagai ulama kita. Kita wujud yang mendatang, wujud yang hadisi, wujud yang tajaddudi, wujud yang berubah-ubah, ada tak ada, wujud yang baru, wujud yang
berkait dengan masa, tempat, jirim, mengisi ruang, ada rupa, ada bentuk, juzuk, anggota, macam-macam hal kita. Ini semua makhluk. Allah subhanallah. Semua makhluk ni apa? Allah yang bagi jadi. Segala kewujudan makhluk ni macam mana? Mungkin, jaiz. Allah wajib wujud, wujud zat, wujud sifat. Sempurna. InsyaAllah jumpa kita. Pertama wujud. Ada soal? Ya. Itu maksud wahdatul wujud. Benda yang sama tu tak? Dia huraian kepada wahdatul wujud. Apa maksud wahdatul wujud? Wajibul wujud. Memang satu. Baru faham. Yang tu yang saya kata, bila wahdatul wujud, itu yang istilah ulama, wujud satu. Zat, saya tunjuk lah, dua. Kenapa zat dua? Zat makhluk, zat Allah. Itu kenapa wahdatul wujud? Kenapa, macam mana wujud boleh satu? Ya. Zat dua, macam mana boleh wahdatul wujud? Tak faham juga rumahnya. Yang wajib wujud satu. Wajib wujud satu. Satulah wujud satu. Makhluk satu. Kat makhluk tak panggil wujud, pasal dia jaizul wujud. Tapi zat makhluk ada tak? Jangan nafi zat makhluk. Pasal ada fahaman sesat, dia kata makhluk ni hayalan. Makhluk ni cuma bayang-bayang. Dah ada orang, memang itu bahasa ulama kita tau. Tapi Sewil ni dia faham tak? Makhluk ni bayang. Pasal apa? Dia kata makhluk tak wujud. Yang wujud siapa? Allah. Tu yang dia faham Sewil tu. Makhluk bayang. Jadi bayang-bayang je kita ni. Bayang-bayang. Salah. Faham makhluk adalah bayang-bayang. Bila faham bayang-bayang tu, makhluk ni tak ada realiti. Makhluk ni hayalan. Yang betul-betul ada siapa? Allah. Itu yang dia jadi fahaman sesat tu. Macam-macam sesat dia. Nanti. Saya cukup dah tu pasal kita nak ujung kan. Lagi macam saya baru nak ajar. Jadi atas kesimpulan tu ada. Ya. Jadi masuk wahdatul wujud. Jadi huraian pada wahdatul wujud tu apa? Wajibul wujud. Itu yang dua zat, satu wujud. Kenapa satu wujud? Wajibul wujud satu lah. Zat Allah. Zat makhluk mungkin wujud, jaizul wujud. Untuk kenapa tak panggil dua wujud? Nanti orang akan faham wujud makhluk pun wajib, wujud Allah pun wajib. Tak. Wujud wahdah. Baru dapat tauhid, insya-Allah. Memang dapat tauhid kalau faham wahdatul wujud. Okey, lain? Ya, mungkin jaiz sama. Ya. Mungkin apa? Mungkin. Mungkin dengan mana jaiz lah maksudnya. Dia boleh bagi ada kita, dia boleh bagi tak ada kita. Boleh tak macam tu? Mungkin. Jaiz? Mungkin? Bahasa orang putih, is it possible? Ada possibility. Nisbah nak exist ataupun non exist. Itu wajibul wujud. Jaizul wujud. Mungkin wujud. Okey, siap. Lain? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin.